Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran biologi tingkatan 4 dalam subtopik yang kedua bab 12. Okay, 12.2 sistem saraf. Okey, dalam subtopik yang pertama kamu telah mempelajari secara ringkas apakah itu rangsangan, gerak balas dan koordinasi. Okey. Jadi dalam subtopik kali ini kamu akan diperkenalkan dengan beberapa bahagian di dalam ataupun beberapa organ yang terlibat di dalam sistem saraf lah. Okey, yang secara spesifiknya sistem saraf manusia. Okey. Dalam sistem saraf manusia ni akan ada rangkaian sel saraf ataupun kita panggil dia neuron lah. Okey, unit asasnya adalah sel saraf atau neuron. Okey. Dalam sistem saraf manusia, sistem ini terbahagi kepada dua sistem utama iaitu sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf periferi. Okey, pusat dan periferi. Dalam sistem saraf pusat ni ada dua je iaitu otak dan saraf tunjang. Manakala dalam sistem saraf periferi ni akan ada 12 pasang saraf kranium dan 31 pasang saraf spina. Okey. Saraf kranium yang 12 pasang tu dia akan menghantar impas dari dan ke otak. So apa-apa maklumat ke otak ataupun dari otak dia akan menggunakan saraf kranium. Dan saraf spina ni pula dia akan menghantar impas dari dan ke saraf tunjang. So kawasan saraf tunjang tu akan melalui sistem saraf spina lah, okay, untuk periferi. Ini adalah gambaran ataupun raja skema yang menunjukkan organisasi sistem saraf manusia lah. So dalam sistem saraf pusat kita akan ada otak dan saraf tunjang. Nampak ni dah labelkan. So dalam saraf periferi kita akan ada kranium di bahagian otak dan spina yang melibatkan saraf tunjang. Okey. So otak. So otak merupakan pusat koordinasi dan pusat kawalan bagi manusia lah. So dia adalah di mana semua maklumat diproses di otak. Dalam otak akan ada beberapa bahagian utama iaitu cerebrum, hypothalamus, cerebellum dan juga medulla oblongata serta satu kelenjar iaitu kelenjar pituitary. Okey. So kita lihat bahagian pertama iaitu cerebrum. Cerebrum merupakan struktur yang paling besar, cerebrum, dan berada pada bahagian hadapan otak lah. Struktur yang paling besar tu cerebrum. Okay, dia permukaannya berlipat-lipat, semua orang maklum, dan lipatan itu bagi menambahkan luas permukaan untuk menempatkan lebih banyak saraf lah dalam bahagian otak. Okay. So pada bahagian cerebrum inilah manusia akan mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan juga tindakan terkawal. Okay. Semua maklumat akan diterima oleh cerebrum lah dan dia akan terima daripada reseptor. Okay, dia berasal daripada rangsangan daripada reseptor yang kita belajarlah dalam subtopik sebelum ni. So dekat bahagian cerebrum inilah maklumat akan dianalisis, dia akan integrasi dan dia akan menghasilkan persepsi diri ataupun tindak balas yang sepatutnya. Okay. So gerak balas yang telah ditentukan tu akan diberikan kepada E-factor. Ini semua dah diceritakan dalam subtopik sebelum ni lah. Bahagian cerebrum ini juga bertanggungjawab kepada keupayaan mental yang tinggi seperti kebolehan manusia untuk belajar, mengingat, berbahasa dan juga kemahiran matematik. Okay. Bahagian kedua adalah hypothalamus. So hypothalamus ni dia akan mengkoordinasi homeostasis. Kamu dah belajar homeostasis tu apa. Dia juga merupakan tempat untuk mengawal atur suhu badan lah. Suhu badan, keseimbangan air, tekanan darah serta dia akan mengesan juga kelaparan, dahaga dan keletihan. So dekat bahagian adalah hypothalamus. So dia juga bertanggungjawab menghubungkan dua sistem yang terlibat dalam koordinasi manusia ni iaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Dan perhubungan ini juga melibatkan satu kelenjar yang kita namakan kelenjar pituitary lah. Okay, kelenjar
Hypothalamus ni juga mengawal rembesan beberapa jenis hormon di dalam kelenjar pituitary tersebut. Okey. Bahagian yang ketiga adalah cerebellum. Kalau tadi cerebrum, sekarang cerebellum. Okey. Di bahagian bawah otak. So cerebellum ini dia akan memelihara keseimbangan badan, okey, serta pengecutan otot untuk pergerakan. So dia lebih kepada mengawal pergerakan lah. Okey. Dan yang keempat adalah kelenjar pituitary. Okay, dia terletak pada dasar hypothalamus, berhampiranlah hypothalamus. Dan kelenjar ini merupakan kelenjar utama dalam sistem endokrin manusia. Okay. So dia boleh merembes hormon yang mana rembesan hormon tersebut boleh mengawal rembesan hormon kelenjar endokrin yang lain. Okay. Yang kelima adalah medulla oblongata. Okay. So medulla oblongata ni terletak pada bahagian anterior cerebellum. Okay. Bahagian anterior. So medulla oblongata ini bertanggungjawab untuk mengawal tindakan luar kawal. Kalau cerebrum tadi tindakan terkawal, sekarang tindakan luar kawal dikawal oleh medulla oblongata. Apakah itu tindakan luar kawal? Contohnya adalah denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan, vasocerutan, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin dan bagaimana manusia menelan. Okey. So pergerakan-pergerakan tersebut ataupun kita panggil sebagai tindakan ataupun tindakan luar kawal akan dikawal oleh medulla oblongata. Kita lihat kepada saraf tunjang, iaitu komponen kedua dalam sistem saraf pusat lah. Okay. Saraf tunjang ni dia ada dalam turus vertebra ataupun pada tulang belakang lah, di mana di sekeliling saraf tunjang ni akan ada bendaleh, kita namakan sebagai bendaleh cerebrospina, yang mana dia akan memberi perlindungan di samping membekalkan nutrien kepada saraf tunjang tersebut. Okay. So dalam saraf tunjang akan ada jirim putih dan jirim kelabu. Okay, jika dalam keadaan rentas, jirim kelabu itu akan kelihatan seperti rama-rama ataupun huruf H di bahagian tengah tu. Okay. So dalam jirim kelabu ni biasanya terdapat banyak badan sel neuron lah, dan dia akan dikelilingi oleh jirim putih. Dalam jirim putih pula biasanya akan ada axon, yang mana axon yang disalut dengan salut myelin lah. Nanti kita akan lihat bagaimana rupa dia kan. Dan biasanya dalam axon yang disalut dengan salut myelin ni akan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. So saraf spina pula dia akan muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek, iaitu akar dorsal dan juga akar ventral. So dekat situlah masuknya saraf spina tadi tu. Saraf spina daripada sistem saraf periferi. Apakah fungsi saraf tunjang? Okay, fungsinya yang paling penting adalah memproses jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor lah. Dia juga bertanggungjawab terhadap tindakan refleks. Okay. Dan saraf tunjang ini jugalah yang akan menggabung ataupun menghubungkan otak dengan saraf periferi tadi tu. Okay. Okay, badan sel neuron. Okay, sel neuron nanti kita lihat dia akan ada badan sel. Biasanya dia akan terkumpul dekat mana? Dekat bahagian ganglion akar dorsal. Okay. So, bahagian sinilah dorsal root ganglion. Okay, ganglion akar dorsal. So, dekat situlah akan ada banyak badan sel. Dalam akar dorsal tadi tu, akar dorsal, dia akan ada axon bagi neuron deria lah, di mana tugasnya adalah untuk menghantar impuls saraf dari reseptor deria ke saraf tunjang. So maklumat daripada reseptor deria ke saraf tunjang akan masuk melalui akar dorsal. Okay. Manakala akar ventral yang lagi satu tu, dia juga dia akan ada neuron motor. Kalau tadi akar dorsal akan ada neuron deria, dalam akar ventral dia akan ada neuron motor, di mana tugas neuron motor itu adalah untuk menghantar impuls saraf dari saraf tunjang ke efektor. Kalau tadi dari reseptor ke saraf tunjang, akar dorsal. So satu lagi akar, iaitu akar ventral, adalah maklumat dari saraf tunjang ke efektor. Tindak balas lah, rangsangan dan tidak balas.
So, dalam saraf spina akan ada dua neuron seperti mana kita tengok tadi lah. Akan ada dua neuron, itu neuron deria dan neuron motor. Okay. So, ini adalah gambaran ataupun kerata rentas yang menunjukkan bagaimana ataupun di manakah terletaknya saraf tunjang, jirim putih dan jirim kelabu. Okay. So, seperti tadi, ganglion akar-dorsal kat situ akan ada banyak badan sel. Okay, kat sini. So, akar-dorsal ni adalah laluan maklumat dari reseptor ke saraf tunjang. So, akar ventral ni dari atau maklumat dari saraf tunjang ke effector. Okay. So, saraf spina ni bahagian sini, bahagian yang menggabungkan di antara saraf bahagian saraf sistem saraf periferi dan sistem saraf pusat. Okay. So, dalam saraf spina tu akan ada neuron deria dan neuron motor. Habis sistem saraf pusat, kita lihat sedikit sistem saraf periferi. Okay. Dalam sistem saraf periferi akan ada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Dua jenis juga. Okay. So, sistem saraf soma ni dia mengawal semua tindakan terkawal. Sistem saraf autonomi dia akan mengawal semua tindakan luar kawal seperti denyutan jantung dan juga pengecutan salur darah. Okay. Sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi. Okay. Secara keseluruhannya ataupun secara umumnya saraf periferi ni, sistem saraf periferi ni dia akan menghubungkan reseptor deria dan efektor kepada sistem saraf pusat tadi tu. Okey. Yang dia ada 12 pasang dekat saraf kranium, 31 pasang dekat saraf spina ni lah. Okey. Tamatlah subtopik 12.2 di mana dalam topik tadi cikgu recap balik, dia menceritakan tentang sistem-sistem saraf lah. Ada berapa jenis. Contohnya sistem saraf pusat ada otak dan juga saraf tunjang. Kita ada sistem saraf periferi di mana kita ada sistem saraf kranium dan juga saraf spina. Okey. So, kamu juga diperkenalkan dengan akar dorsal, akar ventral, bagaimanakah laluan maklumat dan sebagainya. So, cikgu harap semuanya boleh memahami tajuk pada video kali ini. So, jika ada sebarang soalan ataupun kemusykilan boleh terus tanya cikgu lah. Okey, sampai sini saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.